Walau sesibuk mana pun rutin jadual kerja seseorang itu, menjadi selebriti penampilan rambut amatlah penting. Begitu juga dengan pelakon Zoe Rahman yang begitu menjaga penampilan rambutnya. Sehingga kan dia sanggup membuat rawatan rambut disebabkan masalah rambut yang dihadapi sebelum ini untuk terus tampil bergaya. Ini antara perubahan rambut Zoe. Itu kisah Zoe Rahman tentang perubahan rambutnya. Ini pula kisah Zarul Umbrella yang katanya pernah berambut panjang paras bahu sebelum menjadi pramugara. Menariknya yang kita dapat lihat adalah sepanjang pembabitan Zarul dalam industri pada tahun 90-an, selepas itu menceburkan diri dalam bidang pramugara sehingga kembali bernyanyi semula, ternyata tiada perubahan yang banyak dengan gaya rambut Zarul. Maintain kan? Jom kita ketahui rahsia penjagaan dan penampilan rambut mereka ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Khabar baik, Alhamdulillah. Selamat datang Abang Zarul dan juga Zoe. Dan juga di belakangnya kita ada Doktor Syah. Silakan Doktor. Sila kita Duduk. Okey. Selesa kita dapat saksikan perubahan-perubahannya tadi. Dan untuk anda, kita kenal dengan dua individu yang sangat lama dalam industri kita. Dan di belakangnya tadi kita bersama dengan Dr. Syarum Sulaiman yang merupakan pengarah Dr. Shah Hair Clinic. Jadi memang bersesuaianlah bila sebut mengenai rambut. Lepas tu kita bawa juga pakar. Jadi sama-sama kita boleh cari solusi mengenai masalah rambut ni. Tapi kita nak mulakan dulu, nak tanya dulu lah. Macam mana pula perjalanan abang bersama tentang rambut tu kan? Mesti ada orang tanya ke? Sebenarnya mungkin saya rambut dulu masa dengan kumpulan Umbrella dulu dia jaga tak jaga je. Tapi bila saya join jadi steward, so dia terpaksa kena jaga. So every time, so kita kadang 12 jam nak pergi London tu dengan gel kat kepala, dengan minyak kat kepala kan. So nak kena selalu jaga lah, itu je lah. Okey. So shampoo, conditioner semualah. Biasa je, tak ada benda-benda yang luar biasa dibuat. Tak ada. Penjagaan yang treatment berasap apa semua tak ada. Tak ada. Okey, dan macam Zoe pun kita tengok rambut dia nampak ada pelbagai perubahan Zoe. Betul. Jadi macam mana, memang Zoe antara yang mementingkan perubahan rambut mengikut trend? Saya memang menitik beratkan pasal rambut sebab rambut ni yang bestnya dia boleh buat any style. So kadang-kadang panjang kita buat style lain, kadang pendek style lain. Tapi sekarang ni dah macam ada banyak treatment. Kalau macam ada masalah rambut ke, rambut botak ke. Dan kalau kita pergi salon pun sekarang ni macam dekat India ke apa yang bakar rambut tu. Kan pernah tengok kan? So dah banyak cara untuk kita nak buat style rambut kan. Okey, itu kita dapat tahu ada Zoe dengan abang. Kita nak tahu pula dengan doktor pula. Doktor, sebenarnya apa yang boleh jadikan masalah rambut actually? Dia bergantung pada masalah rambut lelaki ataupun masalah rambut perempuan lah. Jadi kalau lelaki yang paling banyak tu adalah jenis genetik ataupun keturunan. Di mana seorang tu mengalami masalah penipisan rambut dan kebotakan di bahagian depan dan tengah kan. Ada orang kata bentuk O lah, dijambul je macam-macam mana, M lah kan. Tapi perempuan dia punya masalah rambut je lebih banyak kepada ada kena-mengena dengan hormon dia, seperti perempuan lepas bersalin. Lepas tu perempuan pun suka buat hair treatment macam color lah, rebonding lah, relaxing lah, yang boleh menyebabkan rambut dia banyak gugur dan menipis. Macam banyak faktor yang kita buat sendiri, yang buat treatment pun boleh merosakkan juga. Boleh. Okey. Tapi ada tak doktor, kalau mereka ni memang tak berapa jaga sangat rambut, juga boleh memberikan kesan. Maksudnya dia tak seorang yang tak pakai gel sangat pun. Dia macam tu je, tak jaga sangat. Shampoo pun ambil shampoo yang basic, ambil mak punya. Tak kisah pun, jimat kan. Ada tak boleh menyebabkan rambut terosak? Ada, seperti yang saya katalah, kalau especially lelaki boleh mengalami kebotakan disebabkan oleh faktor genetik. Faktor genetik tu dia tak ada buat salah apa-apa, tapi dia tengok dari makin lama makin nipis saja. Normally umur berapa tahun genetik tu akan berlaku? Dalam 30-an? Dia sebenarnya boleh berlaku seawal umur 18 tahun sebenarnya. Tetapi apabila meningkat usia 30 ke 40 tahun, lebih kurang 30 ke 40% lelaki yang ada di dunia ni mengalami masalah rambut.
Doktor, kita mungkin banyak dengar tentang pasal mitos sikit. Mungkin Zoe, Zarul pun pernah dengar tentang mitos-mitos kan. Just nak tanya, macam mana pula betul ke kalau yang botak-botak ni sebab stres? Stres boleh menyebabkan keguguran rambut yang banyak. Tetapi dia tidak menyebabkan botak. Di mana takkan kita nak stres sentiasa kan? Apabila stres tu dah hilang, rambut tu akan tumbuh balik. Tetapi jika stres and then rambut kita menipis, tak stres pun menipis, mungkin ada faktor lain. Okey, macam Abang Zarul sendiri kalau kita tengok ialah selebriti dia akan pergi banyak function. Jadi rambut pun akan berbeza dengan pakaian dia punya pemakai gel, kita pakai spray dan sebagainya kan. Jadi benda tu semua kena jaga tu. Jadi macam abang sendiri, adakah rambut abang orang lain tak boleh usik? Orang lain tak boleh set pun. Hanya saya je yang boleh set. Betul. Macam tu lah. Sama Kalau lah. pergi mana-mana nak make up, kepala jangan usik. Okey. So sebab saya dah biasa dah So kita dah tahu style mana macam mana. 16 tahun set sendiri pergi kerja. So bila orang lain set, saya pernah sekali je bagi orang lain set. Okey. Berpeluh budak tu. Berpeluh dia. So I tak nak susahkan siapa-siapa. So daripada rumah I dah siap-siap, I blow everything and then I spray, I set, go. Pergi shooting ke, pergi nyanyi ke, pergi kerja ke, macam tu lah. Berapa lama Zoe selalunya waktu dia ambil untuk nak set rambut ni? Kita tahu perempuan sejam. Itu biasa. Kalau Okey, lelaki, bergantung kepada rambut juga. Kalau rambut panjang tu lamalah sebab nak kena blow dulu, nak kena iron. Kalau rambut pagi-pagi tu kan kadang-kadang kalau macam kerinting tu kan dia kena iron dulu kan. Lepas tu nak kena gel, spray lagi, kalau ada mousse pakai mousse pula. So memang ada banyak benda yang nak kena buat kat rambut ni. Doktor, dengarkan kita macam-macam kan yang orang kenakan tu iron lah, blow semua tu kan. Jadi sebenarnya memang bergantung pada genetik. Tapi pula macam mana? Adakah itu satu rawatan yang boleh kita pakai saja ataupun memang kena, macam mana nak tahu kita ada masalah rambut kalau tak buat benda tu sebagainya? Okey, dia menjadi masalah apabila kita lihat rambut kita makin lama makin berkurangan, seperti makin nipis ataupun dahi makin luas atau ada M ke apa semua. Jadi itu kita kena ambil tindakan lah. Jadi apabila rambut kita makin berkurangan, yang terbaik sekali kita kena pergi jumpa doktor. Dan kita kena, orang tak tahu masalah kebotakan ni dia ada banyak punca. Jadi yang penting sekali kita kena pasti apa punca dia dan baru kita boleh buat rawatan yang betul. Okey, jadi macam kalau kita tengok sekarang ni Zoe, ini sebelum rawatan doktor? Sebelum. Sebelum rawatan Zoe. Jadi sebelum rawatan apa selalunya yang doktor akan tengok? Sebelum rawatan tu dia tanya dulu, pasti. dia tanya apa masalahan saya. Masalah saya lah dari segi macam dia jendul macam M. Disebabkan genetik juga. Sebab abah saya pun memang dahi luas lah. Orang cakap dahi luas ni bijak. Lepas tu macam kadang-kadang kita nak berhadapan dengan klien kan, jadi benda tu tak ada keyakinan diri. Jadi saya sebagai founder kosmetik, jadi saya menitik beratkan dari segi hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi saya pergi jumpa doktor untuk mengatasi kebotakan saya. Dan doktor cakap saya kena tanam di bahagian sini. Kalau anda saksikan di bahagian sini dah tumbuh dah. Dah berapa lama doktor? 4 bulan. 4 bulan dah. So dah boleh nampak anak-anak rambut kat sini. Betul. Jadi saya kena botakkan kepala. Lepas tu dia kena ambil akar rambut kat belakang ni, tanam pindah di bahagian depan ni. Okey, maksudnya kalau tak ditanam tu itu adalah rambut yang terakhir Zoe, betul tak? Betul. Kalau tak ditanam. Jadi kalau yang tak tanam sinilah. Sini ni yang tanam. Penghijrahan rambut. Lagi belakang. Kalau memang kalau untuk merawat, memang adakah melalui prosedur penanaman rambut saja doktor ataupun ada lain? Seperti yang saya kata tadi, yang pertama sekali kita kena kenal pasti kenapa rambut tu makin menipis ataupun hilang ataupun botak. Dan yang kedua, adakah di kawasan yang tak ada rambut tu masih ada akar rambut ataupun tidak. Sebab akar rambut tu adalah kilang menghasilkan rambut. Sebagai contoh janggut kan, kita cabut je keluar balik sebab akar rambut tu masih ada. Jadi kalau saya cek tengok masih ada akar rambut, kalau kita tengok betul-betul di kawasan sini Zoe pun dulu ada nipis sikit kan. So saya tengok ada akar rambut, kita boleh kasih ubat. Tapi kalau kawasan tu memang akar rambut dah tak ada, memang kita kena letak akar rambut yang baru. Okey, jadi kejap lagi kita akan kembali sebelum untuk akar rambut yang baru tu macam mana pula. Kita nak tanya dengan orang ramai bagaimana agaknya perasaan mereka dan juga ialah penting sangat ke rambut ni dalam kehidupan mereka. Jom kita saksikan.
gaya rambut yang saya pilih macam ni lah, yang ada purple sikit, hijau sikit, lepas tu medium length, macam tu lah. Kalau saya tu saya akan pergi potong rambut yang pendek, terutama yang bahagian tepi dan belakang. Taklah macam style sangat yang potong bahagian jenis tu. Kadang-kadang lah kalau masa sekolah tu saya akan terus botak terus je boleh. Ada selalu ambil gaya fade yang selalu trend sekarang lah yang buat. Saya akan pilih rambut yang pendek since saya sambung belajar. Tapi dia depend on style. Saya selalu pilih high fade untuk rambut saya supaya dia lebih kemas dan selesa lah untuk saya. Actually, I don't have a specific one style that I like, but I think in the case for my face, I think long hair is a little bit better. Because last time I tried with short hair, I was awful. I like more like dry hair and long hair. It's more beautiful for the girls in my opinion. Kalau saya jaga rambut, conditioner kena wajib pakai. Lepas tu jangan basuh guna air panas. Sebab kalau kita basuh guna air panas, rambut kita jadi kering. Lebih-lebih kalau kita punya jenis rambut yang berkala, penuh penjagaan rapi lah. Seminggu sekali kena buat treatment. Kalau saya jaga rambut ni, kalau set mandi kena shampoo. Habis mandi tu sikat dan bersiap tu pergi kerja ke belajar ke dalam tu. Shampoo biasa je, dia tak ada special sangat. Saya selalu guna shampoo biasa je, tapi 2 kali sehari. Cara penjagaan rambut saya biasa saja. Saya pakai hair conditioner macam saya pakai shampoo and so on. Itu sajalah saya jaga. The most important is you need to wash it and you need to take care about the sun and everything like that. But I don't have a specific one product to use every day, just shampoo, and sometimes I put oil like coconut oil or avocado. Is very nice for the hair. This kind of natural products. Tengok dia macam-macam pergayaan dan juga penjagaan mereka kan. Dan kita just nak tanya doktor, memang betul kalau kita nak guna conditioner tu memang melembapkan ke ataupun memang tak payah pun pakai conditioner sebenarnya? Sebenarnya rambut kita ni dia adalah sel mati. Jadi kalau macam kita selalu terdedah kepada faktor-faktor pollutan yang luar, rambut mudah kering, selalu buat coloring ke atau rebonding, dia jadi kering dan mudah putus. Rapuh. Jadi rapuh lah. Jadi untuk kita memang ada natural hair conditioner, iaitu kulit kita keluar hasilkan sebum atau minyak tu natural hair conditioner. Tapi kalau kita rasa kering, kita kena letak conditioner lah. Okey, tadi Abang Zarul kata ada soalan nak tanya. Soalan ni dulu masa saya rambut panjang, ada reason dia saya rambut panjang. Sebab dia macam botak sikit dalam duit shilling macam tu. Dia licin tu. Dia kenapa? Sebab tapi dia tumbuh balik lah lepas tu. Agak lama juga yang tumbuh balik. Kenapa? Reason dia kenapa agak? Yang itu adalah sejenis kondisi yang kita panggil alopecia areata. Alopecia areata ni adalah sejenis, sebab tu saya kata kalau ada masalah rambut kena jumpa doktor. Dia berlaku bertumpuk-tumpuk, ada orang kecil, ada orang besar, ada orang multiple. Dia disebabkan antibody kita menyerang akar rambut kita. Bahaya tu. Dia confuse. Ada orang serang sendi, apa semua. Yang ni serang akar rambut. Tetapi walaupun dia menyerang, akar rambut tu tak mati. Jadi bila sampai masa tu dia dah tak serang, rambut tu tumbuh balik lah. Kalau macam ada orang macam berbulan-bulan atau kadang setahun lebih rambut dia tak improve, ada cara rawatannya lah. Kira macam mungkin cara penanaman lah kot bukan. Tapi dia boleh jadi balik lah benda ni? Boleh, sebab antibody kita. Tak semua orang ke? Hanya certain? Hanya orang-orang. Dia macam rawak lah. Kita tak boleh nak kata siapa yang kena. Okey, ni merisaukan abang balik ni, takut dia datang balik bang. Itulah risau. Kalau nak kena rambut panjang balik. Saya ada soalan juga. Biasa kalau macam lelaki kan dia nak keluar rumah, dia macam malas nak bersiap, betul tak? And then dia pakai topi je. Kadang-kadang betul ke topi tu menyebabkan rambut botak? Sebab rambut tu macam tak bernafas lah orang kata. Macam kepam lah dengan topi yang topi macam selalu pakai tak basuh kan. Adakah benda tu memberi impact juga ke? Okey, dulu kita ada belajar bahawa pokok kalau kita serkup dengan tudung dia akan mati kan. So kita fikir itu juga impact pada rambut kita. Tetapi sebenarnya rambut kita mendapat nutrien, oksigen semua daripada akar rambut yang terletak di dalam kulit kepala. So jadi kalau kita pakai topi, itu adalah mitos. Pakai topi ke tidak akan menyebabkan rambut nipis. Kalau tak, perempuan ramailah rambut dia nipis. Tudung stres orang kan. Jadi doktor, jangan tahu
tahu juga pasal kan Zoe dah buat satu proses penanaman kan. Memang sakit tak sebenarnya kalau kita buat proses? Betul macam sakit tengok Zoe share video. Saya tengok CP takut. Sebab saya pernah tengok macam kena buka masuk dalam tu. Ya Allah. Dia tak sakit pendapat sendiri. Dia tak sakit sebab dia dibius. Dia dibius dulu. Cuma bius tu macam rasa semut-semut je macam tu kan. Dia bius, lepas tu nak pindah tu dia simpan di tempat asing dulu untuk pilih kualiti tu kan. Lepas tu dia bius di bahagian depan pula. Dia rasa macam kena gigit semut je. Lepas tu baru dia tanam. Dia tanam tu rasa macam masa tu saya buat live lagi dengan audience Instagram saya. Dia risau tak sakit ke sebab tak ada, saya senyum lagi. Jadi sebab dah bius lah. Sebab dah bius. So jangan risau. Ingat hari tu Zoe ada viral macam muka awak macam bengkak. Itu sebenarnya ubat bius yang saya inject tu dia turun ke bawah. Dia betul, dia mula-mula bengkak kat sini. Lepas tu kapsulkan pula bengkak kat sini. Dia turun ke bawah. Okey. Jadi orang cakap muka macam Mongolia. Memang lain saya cakap ini pakai filter kan. Zoe filter. Jadi okey, Zoe kata tak sakit tapi bagi mereka lah ialah benda nak menanam rambut ni apa agaknya jaminan yang boleh diberikan apabila orang nak tanam rambut. Terutamanya orang yang takut. Okey. Sebenarnya tak ada rambut ni kadang-kadang boleh dalam kategori ada orang kena body shaming juga kan. Kawan-kawan selalu mengutuk apa semua kan. Jadi kadang kalau dia orang fikir pasal sakit tapi dengan selalu kena kutuk orang kawan dia orang pergi juga. Tapi walau bagaimanapun seperti yang Zoe kata, semua prosedur tu dilakukan dalam orang kata local anesthesia atau anestesia tempat di mana macam sunat, sebelum sunat tu kita bius dulu. Cuma bezanya kalau sunat tu seminggu tu masih sakit lagi. Yang ni the next day-nya dah tak sakit dah kan. And then apakah possibility rambut yang ditanam tu akan tumbuh? Pada pengalaman saya, daripada rambut yang ditanam tu dijangkakan dalam 85 ke 90% rambut yang ditanam tu akan tumbuh semula. Cuma dia ambil masa. Sebab bila kita ambil rambut dekat sini, kita tanam dekat situ, dia ambil masa untuk settle down. Macam Zoe 4 bulan je baru nak keluar. Dan final result tu dalam setahun lah. Bila setahun dia dah tumbuh tu kita boleh potong balik lah betul? Boleh. Boleh macam biasalah, back to normal lah. Sekarang pun boleh potong juga. Takutlah bila dah tumbuh ni sayang, biarlah tak nak potong. Nanti jadi macam 5 tahun je. Dia akan tumbuh, lepas tu dia akan gugur. Semua akan gugur dan dia keluarkan yang baru tu yang akan kekal. Jadi dari segi kos doktor, tanam rambut ni selalu cakap, tanam rambut ni saya 2,000 lah, 3,500 helai. 3,000 helai lah. 3,000 lebih. Bergantung pada helai. Dia bergantung pada helai. Pada helai lah. Harga dia bergantung pada helai. Tak boleh cerita harga. Patutlah bila orang yang botak terus tu asal tak tanam rambut. Tak apalah. Sebab dia botak semua. Harga PM tepi. Harga PM tepi. Doktor nak tanya, kalau umur, adakah faktor umur pun penting juga kalau kita nak buat tanaman ni? Kita tak kisah, kena muda saja ke? Okey, kenapa kita kena tanam rambut? Sebab kawasan tu akar rambut dah mati. Selalunya pada peringkat awal usia muda, walaupun nampak rambut halus pun atau jarang, sebenarnya akar rambut tu masih banyak lagi. Jadi orang muda selalu memang kita akan cadangkan buat rawatan dengan ubat saja. Jadi kebanyakan orang yang melalui proses tanam rambut ni adalah orang yang sudah berusia di mana akar rambut dia dah mati. Jadi untuk menjawab soalan anda, kebanyakan orang dah berusia 30 tahun ke atas kebanyakan yang buat lah. Okey, jadi sedikit tips lah untuk anda semua. Sekali lagi terima kasih kepada doktor, terima kasih kepada Zoe. Abang Zarul akan bersama dengan kita kejap lagi. Jadi kepada anda semua yang tertanya macam mana nak buat treatment ini, semuanya boleh di PM tepi. Anda boleh tengok Instagram dah doktor. Boleh share kan doktor? Instagram Dr. Shah Hair Clinic. Semuanya boleh dibincangkan bab kata Zoe. Kan sebab kalau kita tak takut kita takut Zoe, selagi kita tak jumpa kita akan bertanya-tanya. Betul, kadang-kadang lelaki ni dia malu nak bertanya. Dan kalau macam saya buat rambut hari tu, ramai gila yang DM. Diorang malu nak pergi berjumpa. Betul. Diorang DM macam mana rawatan, kos dia semua, dan kadang-kadang wife dia tanya untuk suami. Jadi follow lah Instagram doktor. Yes. Okey. Itu dia. Banyak pencerahan ni dan pergi tengok Abang Zarul relax aja sebab apa? Maintain. Alright, kejap lagi kita akan kembali semula. Kita nak belajar pula bagaimana agaknya stylist yang baru mengikut tahun 2020 ni. Kembali selepas ini, Orang Kopitiam.